Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Mula-mula kenal pun saya dah memang pasang niat lah. Kita pasang niat, mungkin sebab faktor umur, saya memang dah pasang niat untuk nak cari seorang isteri. Itu yang mula cuba aplikasi cari jodoh tu. Andai kau cinta kepadanya, jagalah dia sepenuh jiwa. Doakan ku juga bahagia, lebih terbaik waktu bersamamu. Jika cintamu karena engkau tertekan, keterpaksaan, berikan kembali padaku. Aku pertahankan seluruhnya aku. Cinta kita tak indah, 1000 tahun mungkin berubah. Kita tak berjanji sehidup semati sehingga ke surga. Tiada ingin kita berpisah. Wow, itu dia tadi membuka tirai untuk siaran 8 Julai 2020 hari ini, hari Rabu, oleh Dini dan Khai dengan lagunya Bukan Cinta Aku. Apa pun, kami harap anda semua mengambil hari ini sebagai pembakar semangat untuk anda bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Dan kami ada pelbagai perkongsian menarik yang nak diceritakan bersama dengan anda. Dan Yana happy semacam ni. Saya nak tanya, Yana dah jumpa jodoh? Dengan kata dah jumpa jodoh? Belum berkahwin, tetapi sedang mencari, sedang berkenalan. Oh, jadi dah cari jodoh, bukan tengah menunggu jodoh lah. Amboi, soalan dia kepada Yana tu. Sugi pula macam mana dengar cerita banyak orang sedang beratur ni? Oh, wow, banyak. Siapa yang bagi tahu ni? Saya tak mencari, tak menunggu. Saya dekat tengah-tengah. Okey, tidak mencari dan tidak menunggu. Ini yang menarik apa yang kami nak kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Jodoh, adakah kita perlu mencari ataupun selayaknya kita hanya menunggu ianya datang kepada kita? Kadang-kadang orang cakap kalau kita yang mencari jodoh tu lebih senang. Tapi ada orang dah penat mencari sehingga kan mereka menunggu, lepas tu penat menunggu. Jadilah macam saya. Tapi kepada anda, kalau anda ada sebarang pendapat yang nak dikongsikan bersama dengan kami ataupun nak berkongsi pengalaman hidup anda, anda bolehlah terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah nanti kami akan minta tetamu istimewa kami di studio untuk menjawab persoalan anda. Cari jodoh atau tunggu jodoh, sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ni di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Cari jodoh. Sebab kita nak macam mana, kita kena cari lah. Kalau saya cari jodoh. Sebab takkan kita nak tunggu je. Kalau macam tunggu je, nanti kita tak ada choice. So, bagi saya cari. Sebab saya nak orang yang sesuai dengan saya. Terserah pada ketentuan Tuhan lah. Sambil-sambil kalau ada masa terasa nak mencari, kita boleh cuba. Itu dia. Masing-masing ada jawapan sendiri. Saya suka kakak yang memberitahu tadi. Kalau tunggu je, berapa lama nak tunggu? Nanti dah habis kehabisan jodoh lah. Tak ada pilihan Tak ada dah. pilihan. Tapi itulah persoalannya hari ini. Cari jodoh atau tunggu jodoh? Kalau anda ada apa-apa yang ingin dikongsikan bersama kami, terus ke Facebook Wanita Hari Ini dan kongsikan pengalaman ataupun komen anda bersama kami. Baik, untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi yang merupakan perunding motivasi yang tak asing lagi di studio Wanita Hari Ini. Baik. Apa terima khabar, kasih. doktor? Baik, alhamdulillah. Saya kalau topik-topik cari jodoh sebenarnya memang saya suka sangat. Oh, betul. Okey, baiklah doktor. Sebagai pembuka, mukadimah pada Ya, topik saya. kita pada hari ini. Kalau kita dengar tadi, ada yang kata cari jodoh lah. Menarik jawapan mereka Betul, kan. betul. Ada pelbagai faktor yang membuatkan seseorang itu cari jodoh, ada yang tunggu jodoh. Baik. Tetapi sebagai mukadimah, mungkin doktor boleh kongsikan, wajar kita mencari jodoh atau kita menunggu jodoh? Baik, kalau tanya saya kata wajar cari jodoh. Kalau bukan ketentuan Tuhan, itu bukan jodoh kita, tak jadi tak apa. Baik. Kalau tunggu sampai bila pun belum tentu sampai. Kan zaman sekarang ni bukan lagi kita kena pegang kepada perigi Mencari timba. Mencari timba. Perigi mencari timba. Kalau dulu kan kalau orang perempuan cari dia kata ini macam perigi mencari timba. Jadi malu. Malu dan sebagainya. Sekarang dah tak ada dah sebab dulu orang perempuan duduk di rumah, sekarang orang perempuan keluar. Jadi orang perempuan juga berkerjaya. Orang perempuan juga berpeluang bertemu dengan ramai orang. Jadi dalam ramai-ramai kita bertemu tu tadi, kalau kita dah berkenan, apa salahnya? Betul. Kan? Apa salah menyampaikan bahawa kita suka dia, kita hasrat kat dia. Yang jadi jodoh ni lambat sebab apa? Sebab apa? Sebab kita terlalu nak yang sempurna. Baik. Sedangkan kita tidak boleh mencari yang sempurna kecuali yang menyempurnakan. Ya. Wow. Dan kepada timba-timba di luar sana, sudahkah bersedia anda menunggu perigi untuk mencari anda? Baik, doktor, kalau kita bercakap tentang mencari jodoh ni kan, kalau kita bercakap dalam konteks sebelum ini, zaman-zaman mak ayah kita, mungkin relevan juga untuk di-matchmake ataupun Ya, betul. dijodohkan oleh mereka. Tetapi sedikit berbeza dengan zaman sekarang ni, di mana anak-anak muda sekarang ni, mereka yang ingin mencari jodoh mereka. Apa kata doktor tentang Sebab dulu, macam saya kata dulu, kalau dulu orang lelaki yang banyak keluar, jadi orang perempuan yang banyak di rumah, jadi orang lelaki juga perhubungan tak ada media sosial, tak boleh nak kenal siapa gadis di belakang dalam rumah itu. Yang boleh masuk rumah tu mak ayah, yang boleh kenal tengok anak dara orang tu dia berkenan ke tidak mak ayah. Betul. Orang lelaki tak boleh masuk ke dalam rumah. Jadi masa tu keadaan berbeza. Hari ini dengan media sosial, dengan pendedahan, exposure, pergaulan dan sebagainya, maka wajar hari ini setiap orang mencari jodoh, berusaha mencari jodoh. Jangan hanya menunggu jodoh tu sampai. Cuma yang saya nak bagi tahu kepada kita punya penonton, sidang penonton hari ini ialah bila kita mencari jodoh, kita boleh buat list, buat senarai. Okey, biasanya kalau orang perempuan Checklist lah ni. Ciri-ciri lah. checklist kan. Yang pertama, biasanya tak kira walau bagaimana keadaan dia, mahukan lelaki yang beriman. Itu kan. Yang kedua, yang romantik, kan. Yang ketiga, yang stabil keadaan ekonominya, kan. Yang keempat, yang boleh pandai ambil hati orang tua. Saya tambah yang kelima. Kena lelaki tulen. Gurau-gurau. Kan, okey. Yang keenam, misalnya pandai bergaul dengan adik-beradik yang ada. So mungkin ada 10-15 dalam checklist dia. Baik. Pertama sekali dalam checklist kita yang banyak-banyak tu, kalau kita nak seorang pasangan yang cukup checklistnya, mungkin sampai sudah kita tak jumpa. Sebab tak akan ada yang betul-betul perfect, sempurna seperti mana kita nak. Tetapi kalau kita kata ada 10 dalam senarai kita, dan kalau kita dapat 5-6 tu pun dah cukup syukur. Dah cukup berterima kasih. Jangan lepas lagi dah. Terutamanya, kalau checklist kita yang teratas, 3 teratas tu ada pada dia. Kalau kita, yang 3 teratas ni, kalau pada keutamaan, prioriti, 3 teratas ni kata yang
kukuh ekonominya, stabil. yang stabil, yang boleh hormat orang tua saya dan yang boleh bimbing saya, 3 ni ada. Contoh, yang lain ni tak apalah, rupa kurang handsome sikit ke kan. Jadi benda-benda usia tua sikit ke, yang tu semua kemudian. Jadi kalau macam tu kita pun buat keputusan kan, kita kena beritahu dia yang kita minat kan. Kalau tidak pun gunakanlah orang tengah kan, guna kawan, guna siapa, Sebagai beritahu. pengantara, ya? Sebagai pengantara. Ia dah berubah mengikut zaman dan doktor bercakap mengenai gunakan kawan, orang tengah. Sekarang ni ada aplikasi online. Boleh Ya, guna betul, aplikasi betul. untuk mengenali seseorang. Apa pandangan doktor mengenai aplikasi online yang kini kita boleh guna? Boleh, tetapi tetap kita kena jumpa orang itu in person, kena jumpa, kena berkawan dulu. Sebab dalam kita aplikasi online ni kan, kadang-kadang dia boleh letak benda-benda yang semuanya menarik semuanya. Tetapi hakikatnya itu bukan dia sebenarnya. Sehinggalah kita mengenalinya. Sebab tu bila sebelum kita berkahwin, dia ada fasa pertunangan. Fasa pertunangan adalah fasa untuk saling kenal lebih dekat. Jadi kalau waktu tu kita kata, oh ini bukan seperti mana yang kita jangkakan. Kita ada 10 yang kita ciri-ciri kan. Dia cuma ada 3 je. 7 tak ada kan. Misalnya kalau macam tu kita terpaksalah beritahu kita lepas putus pertunangan dan sebagainya. Itu fasa pertunangan, bukan tak boleh diputuskan, tetapi untuk mencari keserasian. Betul. Jadi oleh sebab itu bila kita cari jodoh, bukannya cari jodoh hari ni jumpa esok terus kahwin. Dia ada proses. Perlu bijak dulu jugalah. Jadi proses pertunangan itu tadi adalah proses ta'arufnya. Okey, baik. Kami nak berkongsi dengan anda tentang satu pasangan ini yang mana mereka bertemu dan juga berjodoh menerusi aplikasi di atas talian. Mari kita sama-sama saksikan. Ditetapkan hari ini kau kumiliki. Siapa sangka bermula dengan perkenalan di alam maya akhirnya membawa pasangan ini ke jenjang pelamin. Natasha Azira Abdul Aziz, 26 tahun, mengenali hati budi Muhammad Sain Abdul Razak menerusi aplikasi mencari jodoh. Kita mula berkenal tu dekat aplikasi macam mencari jodoh lah, daripada sosial media. Saya waktu mula-mula kenal pun saya dah memang pasang niat lah. Kita pasang niat, mungkin sebab faktor umur, saya memang dah pasang niat untuk nak cari seorang isteri. So, itu yang mula cuba aplikasi cari jodoh tu and jumpa. Menurut Natasha, dia mula sebagai rakan dalam aplikasi itu setelah diperkenalkan oleh rakan karibnya. Kawan baik saya sendiri, dia pun kenal suami dia through aplikasi yang sama. Jadi dia cakap, maybe boleh cuba kot. Sebab masa tu saya tak berkawan dengan siapa-siapa. Boleh cuba aplikasi ni untuk cari kawan. Just for fun je, untuk kawan-kawan je kan. Tak pernah terfikirlah untuk cari jodoh betul-betul gunakan aplikasi ni. Perkenalan singkat selama 2 tahun termeterai apabila mereka selamat diijab kabulkan pada tanggal 23 Mac 2019. Kami ada tanya, kenal dia daripada mana, kenal cik suami daripada mana. Saya cakap daripada aplikasi social media sendiri apa semua kan. Jadi diorang, benda tu bukan satu benda yang mengejutkan kot, sebab diorang dah aware dengan budak-budak sekarang, remaja sekarang yang lebih expose kepada social media, yang diorang akan tend tu banyak kawan daripada social media tu sendiri. Semoga dengan kehadiran cahaya mata akan menambahkan kegembiraan kepada Natasha dan suami. Benar jodoh pertemuan di tangan Tuhan, namun usaha perlu seiring dengan doa dalam mencari cinta sejati. Oh, sweetnya Natasha dan pasangan. Dan mereka ini siapa sangka berkenalan di atas maya sehingga kini berkahwin ke jenjang pelamin dan sudah pun menanti anak pertama. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan juga, indah sebenarnya kalau kita lihat mereka itu bertemu di alam maya, berkahwin. Tetapi mungkin doktor juga perlu berikan sedikit orang kata sebagai mereka di luar sana untuk tahu apa sebenarnya bahaya kalau berkenalan dengan seseorang ini di atas talian. Sebab kita mengenali seseorang atas talian, kita hanya kenal dia, kita tak kenal latar belakangnya yang sebenar, siapa ibu bapanya, keluarganya, kawannya, malah tempat kerjanya pun belum tentu betul. Jadi bila atas talian ni, seseorang itu boleh berlakon jadi sesiapa sahaja. Jadi oleh sebab itu,
penting untuk kita apabila kita dah mula berkenalan sekian lama dalam talian, dan biasanya dalam talian biasalah gambar pun sekarang boleh edit kan. Kalau yang muka menggerutu tu boleh licin kan. Ya, sampai ni cerita betul. Seorang sahabat cerita dekat saya, dia tengok gambar, dia nak jumpa kan, dia cari, dia kata aku dah pergi sempat tu 10 kali keliling dah kan. Tak jumpa. Wah, budak tu ada depan mata dia. Sebab terlalu jauh beza gambar. Kan budak tu pun nak tegur pun dah serba salah. Itu dia, kalau nak menipu pun jangan lebih-lebih. Sikit-sikit. Ya, jadi oleh sebab itu ada bahaya dia lah. Bahayanya maknanya kalau tak berterus terang, dan kita juga mungkin kena hati-hati, mungkin ada orang yang memang nak mengambil kesempatan atas mereka yang desperate mencari jodoh. Jadi oleh sebab itu kalau kata nak bertemu, nak apa sekalipun, selepas itu kena bawa bodyguard. Bawalah adik-beradik ke, abang ke, kawan ke. Jangan pergi seorang-seorang. Kan? Jadi benda-benda begini kena ambil langkah berhati-hati. Seperti yang kita katakan tadi lah, kita perlu bijak walaupun nak mencari orang kata jalan baru untuk mencari jodoh, kena bijak. Seperti yang dikatakan oleh Nurul Izzah sini, Doktor, apps cari jodoh pun ramai yang memilih rupa, fizikal dan kerjaya. Orang biasa-biasa memang harapan tipis je. Tapi sebab orang biasa-biasa ni dia kena jangan jual fizikal. Dia kena jual perkara-perkara yang tak ada dari segi fizikal. Contoh, pandai masak. Betul. Ada orang memang kaki makan, dia memang cari isteri, memang kaki masak. Betul, itu skill dia. Dia masak sedap misalnya kan. Tukang picit, tukang urut. Ada orang suka kan. Saya ingat dulu artis dulu dia kata, Mawi ingat Mawi. Kan bila tanya nak cari isteri macam mana, yang pandai ngurut kan. Jadi itu ada orang lelaki cari orang jenis macam tu. Dan dapat juga isteri yang pandai mengurut. Tapi itu adalah orang kata kelebihan lah kalau kita menggunakan apps online. Kita dapat mengenali seseorang. Sebab kadang-kadang, Doktor, stigma masyarakat ni, kalau kita menyukai seseorang itu, yang lelaki perlu mengambil langkah pertama untuk memulakan komunikasi ataupun apa-apa dengan wanita itu. Dan wanita pula kadang-kadang segan sangat berfikir, alamak, kalau saya yang memulakan orang kata chat tu, rasa macam saya desperate sangat. Itu adalah sifat fitrah wanita kan. Jangan dibuang sifat malu itu. Sebab sifat malu itu sebenarnya benteng untuk mempertahankan diri dia. Kalau perempuan tak malu, saya rasa rosak dunia ni. Kan. Jadi oleh sebab itu sifat malu itu perlu ada. Tetapi jangan malu sampai ke tahap kita tidak langsung cuba mencari peluang untuk dapat jodoh. Macam saya kata tadi, kalau kita malu, kita boleh guna kawan kita. Kita boleh guna medium WhatsApp ke, SMS ke, yang kita boleh beritahu sedikit kan. Hint dah sikit kan. Taklah direct sangat kan. Taklah nampak macam murah sangat. Tak. Kan mungkin saya tengok awak tadi, saya suka cara awak. Suka cara awak. Sebenarnya nak cakap tu suka awak kan. Tapi betul. Orang kata kena ada usaha. Kalau tak ada usaha, memang takkan jadi. Baik, kita dah dengar pendapat doktor tentang mencari jodoh menggunakan aplikasi. Sekarang kita nak tanya pula pendapat orang ramai tentang mencari jodoh di atas aplikasi ni. Agak-agaknya apa kata mereka? Zaman sekarang ni sebab banyak orang berkejaya, so banyak yang tak ada masa nak keluar jumpa orang. So to me okay. Ianya relevan, tapi kita tidak boleh berlebihan lah bila menggunakan apps tu. Itu depends pada diri masing-masing lah. Macam mana kita buat pemilihan tu, tu atas diri sendiri lah. Selection tu mungkin aplikasi ni sebagai first punya step. Boleh sebenarnya nak cari jodoh di atas talian ni, tapi bak kata abang tu jangan berlebihan. Dan Yana sebenarnya tertarik untuk membaca satu tweet dari mereka yang di Twitter. Dari Salsabella 27, dia kata, menunggu jodoh sambil memperbaiki diri untuk jadi lebih baik. Supaya nanti mendapat jodoh juga yang terbaik. Tapi tak hanya tunggu aja, kena berusaha, berdoa dan tentunya meminta yang terbaik. Jadi, doktor, sebenarnya ini yang kita perlu. Berusaha, mencari, berdoa dan kemudian baru bertawakal. Bukan hanya duduk. Betul tak, doktor? Betul. Sebab apa? Sebab ialah
kita selalu dengar dalam Al-Quran berkata lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, ya kan? Jadi sebab itu kalau kita nak jodoh kita yang baik-baik, betul apa yang kata, kita kena siapkan diri kita. Kan sebab persiapan kita adalah persiapan untuk kita menarik orang yang seperti kita. Tetapi tidak semestinya bila kata seperti kita itu sama segalanya. Dia suka Pak Sembuh, kita suka Pak Sembuh, dia suka warna merah, kita suka warna merah, bukan begitu. Kan? Maknanya tadi terbaik dalam erti kata untuk membimbing dan kita menjadi pasangan dia. Jadi oleh sebab itu jadilah satu keluarga yang saling melengkapi. Apa yang tak ada pada kita ada pada dia. Betul. Apa yang kurang pada kita lebih pada dia. Itulah yang kata saling melengkapi, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau kita dengan dia sama saja, saya rasa bosan juga hidup macam ni. kena kahwin dengan cermin je. Jadi bosan, tak ada kepelbagaian, tak ada warna-warni dalam hidup berumah tangga. Walaupun kadang-kadang ada yang datang kepada saya, dia kata, saya rasa jodoh saya dah terbaik dah, tapi kenapa asyik bergaduh hari-hari? Kan saya kata proses bergaduh itu tak ada orang yang berkahwin suami isteri yang tak bergaduh. Kan bergaduh itu bukan bermakna kita bukan jodoh kita, tetapi untuk kita saling mengenali. Malah dalam proses perkenalan itu, kalau bergaduh apa semua, masa muka apa semua, itulah indah dia. Pujuk memujuk, kan, lepas tu pergilah cari bunga, kan. Dan isteri saya selalu kata kat saya, waktu belum kahwin hari-hari dapat bunga. Sekarang susahnya nak dapat bunga. Bunga dalam WhatsApp je lah. Dan doktor, walaupun topik kita hari ini memang menarik, ramai orang dah berikan komen-komen mereka di Facebook, tapi itulah masa kita amat suntuk. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, doktor, nak tanya doktor, topik jodoh ni satu topik yang orang kata cukup sensitif bagi wanita terutamanya. Ada wanita dah cari jodoh tapi tak jumpa, masih menunggu dan dah penat menunggu. Jadi bagi doktor sendiri, walaupun tadi doktor dah katakan sebagai seorang wanita, kita cari jodoh, kita berusaha. Bagi mereka yang dah memang penat menunggu, sedikit rumusan daripada doktor. Sabar sedikit. Kita kena fahamkan jodoh kita ni ada ketika datang awal, ada ketika datang pertengahan, ada ketika datangnya lambat. Satu. Yang kedua pula, jodoh ada yang jodohnya panjang, ada yang jodohnya pendek. Kan ada orang mudah sangat jadi jodoh. Nikah kahwin, nikah kahwin, nikah kahwin. Kan asyik jumpa jodoh saja. Senang pula dia. Tetapi bila dia jumpa pada saya, dia kata, kenapa saya asyik jumpa nikah, lepas tu kahwin, cerai kahwin cerai? Kenapa? Apa salah saya? Sebab apa? Sebab dia ada dalam circle yang sama, dia pilih orang yang hampir serupa. Bila tengok balik, memang betul karakter orang-orang suami dia semuanya lebih kurang seperti mana yang dia duk cari. Jadi saya kata kadang-kadang kita kena keluar daripada pemikiran kita, keluar daripada kotak. Dan kalau katakan kita rasa susah nak cari, berikan hak mencari itu kepada rakan. Tolonglah cari jodoh kan. Saya pun pernah orang tanya, doktor ada tak sesiapa untuk jodohkan dengan saya? Kan? Saya kata ini wanita yang berani, kan, dan lelaki yang mungkin berani jugalah kan. Jadi oleh sebab itu, buatlah yang terbaik, doa banyak-banyak, dan insya-Allah jodoh yang terbaik akan sampai pada kita. Yang penting kita tak boleh duduk di bawah tempurung, menutup hati kita untuk berkenalan yang terlebih dahulu dan kemudian untuk mencari jodoh. Terima kasih banyak-banyak doktor. Doktor Yana je lah lepas ni carikan saya jodoh. Apapun kami berharap perkongsian doktor hari ini dapat memberikan anda sedikit semangat lah bagi mereka yang dah patah semangat tak jumpa jodoh. Kami dah baca komen-komen anda. Kalau kesempatan nanti kami baca lagi. Kita akan berehat sebentar ya Yana. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Itu tadi luahan hati Subi. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan sekarang ini Yana bersama dengan seorang yang cukup istimewa, iaitu Insinyur Megat Jalaluddin bin Megat Hassan yang merupakan Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad. Apa khabar Insinyur? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Insinyur. Hari ini kita nak bercakap tentang elektrik yang sedang berlaku sekarang ni, isu berkenaan dengan elektrik. Okey, baru-baru ini YB Menteri Kementerian Tenaga dan Sumber Asli ada mengumumkan tentang bantuan prihatin elektrik tambahan kepada lebih 7 orang pengguna elektrik di Malaysia. Tetapi mungkin masih lagi ada kekeliruan tentang bantuan ini walaupun telah diberikan diskaun. Jadi dengan segala hormatnya, mungkin Insinyur Megat boleh terangkan kepada penonton Wanita Hari Ini khususnya. Silakan. InsyaAllah. Sebelum ini, pada permulaan awal PKP, kerajaan telah mengumumkan satu pakej diskaun kepada semua pelanggan elektrik di negara kita. Iaitu sebahagian pelanggan akan menerima diskaun
50%, 20%, 15% dan 2%. Baik. Jadi baru-baru ini kerajaan juga mengumumkan satu lagi bantuan yang diberi nama bantuan prihatin elektrik, di mana kesemua 7.6 juta pelanggan kediaman akan menikmati penggunaan elektrik percuma sehingga RM77 sebulan. Baik. Dan bulan-bulan yang diberikan bantuan ini ialah semasa PKP, iaitu bulan April, Mei dan Jun. Okey. So daripada statistik Tenaga Nasional, kita akan mendapati bahawa lebih daripada 4 juta pelanggan akan mendapat penggunaan elektrik percuma bagi 3 bulan ini. Dan bagi pelanggan-pelanggan yang selebihnya, iaitu 3.6 juta, akan menikmati bantuan sebanyak RM77 sebulan untuk 3 bulan. Okey. Jadi kalau kita kalikan RM77 kali 3, mana bantuan tu ialah sebanyak RM231. Baik. Dan bantuan ini akan diberikan sekaligus di dalam bil bulan Julai ini. Jadi dalam erti kata yang lain, mungkin ada pengguna-pengguna yang telah pun membayar bil-bil yang terdahulu. Bagaimanapun amount bantuan ini akan dikreditkan dalam bulan Julai dan pengguna akan dapat offset bagi penggunaan bulan Julai. Sebagai contoh yang mudah, katalah pengguna menerima 231 sekaligus dalam bulan Julai. Bil untuk bulan Julai itu berjumlah 300. Jadi kita akan tolakkan 300 dengan 231. Jadi pengguna cuma bayar lebihan sedikit bakinya. Dan 4 juta pengguna sebenarnya tak perlu bayar apa-apa dalam bulan Julai ni lah. Kalau kita lihat daripada statistik yang ada. Okey, baik. Tapi Insinyur Megat, mungkin juga ada dalam kalangan pengguna di luar sana yang mengeluh kerana mereka tak dapat lihat secara kasar dari segi diskaun yang telah diberikan, dan untuk itu apa yang dilakukan oleh TNB khususnya kepada mereka untuk mereka ketahui tentang hak mereka? Ya, semasa tempoh PKP, kita sedia maklum, kita pemanja jangka kita juga tidak pergi ke tapak sebab kita mematuhi arahan daripada kerajaan supaya kita dapat membendung penularan COVID-19. Baik. Jadi untuk bulan Julai ini apa yang dilaksanakan oleh tenaga ialah kita akan memberi satu penyata yang memperincikan diskaun-diskaun bermula daripada bulan April, Mei, Jun dan Julai. Itu pelanggan boleh nampak apa yang telah diterima dalam bulan April, Mei dan Jun, dan kita akan buat satu ringkasan jumlah bantuan yang diterima sepanjang 4 bulan ini. Jadi itu dapat membantu pelanggan kita memahami bantuan yang telah diterima dan juga bantuan yang akan diterima. Dan baru-baru ini juga kerajaan mengumumkan diskaun yang diumumkan pada April itu. Pada permulaannya dulu dia diumumkan diskaun ini sehingga September 2020. Kerajaan telah bersetuju supaya diskaun ini 50%, 25%, 15% dan 2% ini disambung sehingga Disember 2020. Dilanjutkan. Ini saya kira berita baik untuk kita semua rakyat Malaysia. Satu lagi pengumuman yang dibuat bersama dengan lanjutan tempoh ini ialah ada pengguna-pengguna dahulu yang menggunakan elektrik antara 601 hingga 900 kilowatt. Baik. Dia punya bil lebih kurang 230 hingga 395 lah. Sebulan. Dalam pengumuman terdahulu diumumkan pelanggan ini mendapat 2% diskaun. Kerajaan telah bersetuju untuk menambah diskaun ini. Daripada 2% jadi 10%. Maknanya ada tambahan 8%. Tinggi tu. Tinggi. Jadi pelanggan ini dapat 10% bermula daripada April sampai Disember 2020. Baik, until further notice lah. Until further notice. Okey, baik Insinyur. Tadi Insinyur ada mengatakan tentang penyata yang diberikan kepada semua pengguna. Tetapi adakah penyata ini akan memberi kesan kepada orang kata penggunaan meter atau pembacaan meter? Ada tak dia memberi kesan ataupun bagaimana?
Dari sudut operasi tenaga nasional, operasi tenaga nasional pada keadaan biasa tiap-tiap bulan pembaca jangka kita akan datang ke rumah. Dia akan baca meter, selepas itu dia akan print bagi satu bil lah untuk bulan berkenaan. Jadi pada bulan Julai ini ada sedikit perubahan dari sudut operasi pembacaan jangka ni, di mana pembaca jangka akan baca juga meter di tapak. Dia akan bawakan data-data ini balik ke office. Disebabkan kita nak buatkan penyata itu sehingga Julai. Jadi apabila disampai di office, kita akan buatkan penyata ini dan kita akan postkan penyata ini bersama bil bulan Julai kepada pelanggan-pelanggan dalam tempoh 7 hari. 7 hari. Dan pada waktu yang sama juga pembaca jangka kita akan bagi satu notis lah kepada pelanggan ni mengatakan bahawa bil tidak diprint pada hari berkenaan tetapi akan diterima melalui e-pos. Bagi pelanggan yang berhasrat nak tahu sebelum dapat physical bill ni, kita menyediakan website TMB dan boleh mendapatkan maklumat penyata ini dan bil ini selepas 48 jam daripada hari bacaan jangka. Jadi ada dua kaedah. Kalau nak rasa cepat, masuk ke TMB apps. Dan kalau masih boleh tunggu, tunggulah 7 hari kemudian. Itu website ataupun aplikasi? Dia boleh didapati di website dan juga aplikasi. Dua-dua ada. Dua-dua ada. Di TMB Portal dan juga My TMB Apps. Baik, jadi lebih memudahkan kepada pengguna sebenarnya. Baik, kita bercakap lagi tentang penyata ini. Jadi bulan Julai, di hujung bulan Julai nanti, pengguna akan mendapat penyata yang terperinci, betul? Ya, penyata dan terperinci di atas bil yang biasa kita bagi setiap bulan. Jadi apabila dibaca, boleh memudahkan pengguna merujuk kepada bil-bil yang telah diterima April, Mei, Jun sekali dengan Julai, dia boleh baca penyata. Dan di samping kita bagi penyata ni juga kita bagi satu infografik. Baik. Infografik macam mana nak menjelaskan lagi penyata itu sendiri. Okey, baik. Kalau mereka ada maklumat tambahan yang mereka perlukan, tadi insinyur telah berkongsi 2 lagi platform lain yang mereka boleh lewati. Tetapi apa sebenarnya cara-cara lain untuk mereka mengetahui lebih lanjut lagi? Pertama sekali tentang hak mereka dan juga diskaun-diskaun yang diberikan oleh pihak TNB. Tenaga Nasional mempunyai 3 saluran utama berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan kita. Yang pertama saya sebut tadi ialah melalui digital. Saluran digital kita ada My TMB Apps, kita ada portal, kita ada email TMB Careline, kita ada Facebook, kita ada Twitter dan pengguna boleh saja menggunakan saluran digital ini. Dan sebagai makluman juga semasa tempoh PKP ini kita mendapati bahawa ramai yang subscribe kepada digital channel ini. Dan semasa PKP dulu kita melihat bahawa 4 juta pengguna TMB telah pun mendaftar di dalam saluran digital. So itu saluran yang pertama. Yang keduanya kita menyediakan talian telefon. Careline. Careline. Nama tag name dia Careline. Nombor dia 1300-885454. Ini toll free number. Maknanya boleh call daripada mana talian dalam Malaysia. Dapat dia punya call itu dianggap sebagai local call. Baik. Itu toll free ya. Dan saluran ketiganya ialah kita ada 125 kedai tenaga di seluruh negara. Jadi pelanggan boleh membuat pilihan sama ada untuk menggunakan saluran digital, call ataupun datang sendiri ke kedai tenaga. Dalam tenaga kita panggil ni 3C. Click, call, come over. Kita sentiasa melayan pengguna kita. Betul. Saya kira memang banyak sebenarnya platform yang diberikan dan yang paling penting ianya juga interaktif. Baik, Insinyur Bugat, mungkin boleh kongsikan juga tentang pelan bayaran mudah. Apakah ia dan bagaimana ia boleh membantu pengguna-pengguna di luar sana? TMB juga telah mengumumkan pelan bayaran mudah iaitu satu pelan ansuran. Ansuran bagi pengguna-pengguna yang semasa tempoh PKP itu menghadapi kesukaran untuk membayar. Maknanya ada tunggakan. Dan TMB bantu dengan memberikan satu pelan ansuran.
kita tolong kirakan berapa ansuran dia. Okey. Dan ansuran ini boleh dibayar setiap bulan sehingga Disember 2020. Jadi plan ini masih diberikan kepada pengguna. Jadi pengguna yang ada tunggakan boleh membuat bayaran ansuran sehingga Disember 2020. Dan kita maklumkan peran ansuran ini di dalam bil tenaga itu sendiri. Penyata itu tadi. Penyata. Okey, baik. Di hujung sebelah kanan bil tu ada satu kotak kuning. Ada satu kotak kuning. Di dalam kotak kuning tu ada ditunjukkan satu satu plan bayaran yang mana kita beritahu the amount dia yang boleh dibayar. Eligibility dia pula maknanya siapa yang boleh orang kata meminta untuk bayaran ansuran ini? Ini kita berikan secara automatik. Pengguna tak perlu membuat permohonan dan sebagainya. Jadi kita cetak terus di dalam bil. Jadi pengguna boleh buat pilihan. Kalau nak pakai ansuran, bayar saja bayaran minima itu. Kalau nak bayar penuh pun boleh juga. Tapi kita menggalakkan pengguna menggunakan kemudahan yang diberikan. Baiklah. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Insinyur Megat Jalaluddin bin Megat Hassan yang merupakan Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad di atas perkongsian sebentar tadi, dan mungkin ada sedikit pesanan kepada para pengguna di luar sana. Kami berharap daripada Tenaga Nasional supaya kita boleh menggunakan elektrik secara bijak, berhemah dan juga sentiasa kita memastikan bahawa keselamatan elektrik di rumah kita jaga bersama keluarga. Baik. Itu pesanan yang ingin saya sampaikan. Okey, terima kasih sekali lagi Insinyur Megat di atas perkongsian tadi, dan diharapkan sedikit sebanyak dapat mengurangkan kegusaran anda tentang isu berkenaan dengan elektrik ini. Baik, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari ini. Hancur hatiku, hancur hidup tanpamu, ku rapuh. Kau hancurkan hatiku, kau sakiti hatiku. Kau pergi jauh dariku, kau tinggalkan diriku. Kau biarkan ku jatuh hidup tanpamu, ku sendiri. Rapuh hatiku, rapuh hidupku, kau pergi makin jauh. Kau hancurkan hatiku, kau sakiti hatiku. Kau pergi jauh dariku, kau tinggalkan diriku. Kau biarkan ku jatuh hidup tanpamu, ku sendiri. Kau hancurkan hatiku, kau sakiti hatiku. Kau pergi jauh dariku, kau tinggalkan diriku. Hancur, aku jatuh.
Aku rabu tanpamu, ku sendiri, ku sendiri, ku sendiri. Wah, Dini dan Kai. Kalau di awal tadi kita dah dengarkan lagu mereka Bukan Cinta Aku yang juga merupakan OST drama Bukan Cinta Aku TV3. Ini dia lagu terbaru mereka Tanpamu. Apa khabar anda berdua? Sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. Tapi saya nak tanya ke Dini, siapa yang buat hancur dan jatuh ni Dini? Tak, yang nak ucapkan tahniah terlebih dahulu kerana video klip ni, lirik video ni dah mencecah 250,000 tontonan di YouTube. Tahniah. Okey, mungkin boleh ceritakan dahulu sebenarnya Tanpamu ni tentang apa? Okey, Tanpamu ni cerita ni tentang kalau mengikut penulis lagu ni, dia menceritakan tentang dia kata nenek dia yang tinggalkan dia. Okey. So macam saya dengan Kai ni mungkin daripada segi mungkin daripada kisah-kisah lama kita orang lah kot. Lebih kurang macam tu lah. Tetapi anda berdua boleh relate tak yang nenek meninggalkan Pada asalnya saya seseorang? lemak macam ni. Pening juga. Pening juga. Tapi bila kita dia cakap kat saya macam tu kan. Tapi saya fikir balik, okey mungkin saya ada history sebelum ni. So just gunakan feel. Jadi interpretasi lagu ni sebenarnya luas dan Luas, sesiapa betul. sahaja boleh relate Betul. dengan lagu Tanpamu ni. Ya, betul. Lain sedikit lah. Biasanya kita relate dengan seseorang yang putus cinta dan sebagainya. Tapi yang ni boleh relate dengan seseorang yang kehilangan ahli keluarga mereka betul. ataupun kawan-kawan mereka. Okey, tapi lagu ni mula diperdengarkan adalah 5 bulan yang lalu, betul? Ya, betul. Okey, dan sehingga ke hari ini bagaimana sebenarnya sambutan dari orang ramai? Suka Alhamdulillah. ataupun tidak? Alhamdulillah okey kan. Alhamdulillah sebab masa kita orang release pun bulan 2 lebih kurang kan. Lepas tu terus PKP. Kita orang tak dapat nak push betul-betul lah dengan lagu ni. So tapi sambutan pun memang alhamdulillah terbaiklah juga. Itulah. Syukur. Okey, dan setakat ni tak ada music video lagi untuk lagu ini, hanya lyrical video ya di belum YouTube. lagi. Jadi ada perancangan nak buat music video bagaimana? InsyaAllah dalam masa terdekat ni lah. InsyaAllah kita akan. Kalau perlukan model perempuan, kita cari. Okey, baik. Sekarang ni bagaimana keadaan? Kita pun faham dengan PKP yang sedang berlangsung, masih lagi PKP masih lagi berlangsung sekarang ini. Tetapi untuk perancangan Dini dan juga Kai seterusnya ini bagaimana? At first memang asalnya akan jadi susah untuk semua orang dengan PKP. Tapi alhamdulillah lah kita ada macam-macam platform. So kita ada online. So banyak kita dah buat persembahan online. So mungkin masa depan mungkin dah ringan PKP. So mungkin akan banyak balik, kita akan start balik lah. Okey. Dan untuk tahun 2020 ni kita dah masuk orang kata second half of the year lah. Anda berdua ada perancangan untuk keluarkan lagu terbaru dalam pembikinan bagaimana? Dalam pembikinan. Okey, boleh kongsikan Kai ada sikit sedikit kan? teaser silakan Kai. Belum baru susah nak cakap. Belum dapat lirik lagi. dapat lirik lagi. Okey, baik. tapi genre macam mana tu lagu terbaru? Kita nak try lain sikit lah. Sebab kita dah 2 kali lagu hancur dan sebagainya. So, Lagu kita nak lain kali ni sikit. lagu yang memberi semangat? Maybe, ya. Okey, kalau ada dalam kalangan penonton sekarang ni yang nak mengikuti perkembangan Dini dan juga Kai, mungkin ada social media yang boleh dikongsikan? Boleh follow kita orang dekat semua social media platform. Dekat Instagram, YouTube, just type je Dini and Kai. Dini DINIE and huruf N KHAI. Tak terpisah ya, Dini dan Kai. Dan kalian juga ada buat cover-cover lagu juga. Ya, Kalau nak dengar tu dekat mana boleh? Instagram Dini and Kai dan YouTube Dini and Kai. Kalau ada request nak mereka ada request cover boleh lah. Boleh. Boleh DM je dekat DM je. So kita kenapa ada lagu yang nak request ke? Ada, mungkin ada. Lepas tu saya DM. Okey, kami ucapkan selamat maju jaya kepada Dini dan Kai. Semoga dapat melahirkan lebih banyak lagi karya-karya yang mana orang semua akan jatuh cinta dengan Dini dan Kai. Terima kasih sekali lagi Dini dan Kai. Ini jatuh cinta. Lepas tu dah dapat jodoh ya. Saya pula
nervous awak dah cari jodoh ya. Tak apa. Kita doakan yang terbaik. Saya pun doakan kepada Sugi untuk bertemu dengan jodoh. Okey, terima kasih anda kerana anda di rumah kerana setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Esok kita kembali dengan satu topik yang cukup menarik, Yana, bahaya microsleep. Ya, betul. Jadi jangan lupa temu janji kita esok pada waktu yang sama. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini